أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah. Mari kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan membaca Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Sidang dulu. Alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini kita dapat lagi dengan izin Allah bertemu dalam siri membaca kitab Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Alhamdulillah, kita sudah pun berada penghujung bulan Sya'ban. Doa kita supaya Allah memberkati kita dalam bulan Sya'ban ini. Allahumma barik lana fi Sya'ban dan panjangkan usia dan kesihatan kita sehinggalah berjumpa dengan Ramadan. Wa ballighna Ramadan insya-Allah. Moga-moga dipanjangkan usia kita dengan murah rezeki dan kesihatan yang baik, dapatlah kita menunaikan ibadah yang mulia dan penuh keberkatan dalam bulan yang mulia dan penuh di keberkatan itu, Ramadan al-Mubarak. Alhamdulillah. Bulan-bulan lain kita tak sebut Mubarak, tapi Ramadan kita sebut Mubarak. Kan? Berarti istimewanya bulan Ramadan itu kerana kita selalu menyebut dia bulan yang diberkati. Sebab itu kita nanti-nanti, kita tunggu-tunggu selepas tamat Ramadan tahun lepas, tahun ni kita tunggu lagi. Kalau dipanjangkan usia, dapat kita berjumpa dengan Ramadan yang akan datang insya-Allah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sesama kita sambung lagi meneruskan pengajian ataupun pembacaan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Muka surat 77. Surat 77. Kita masih membicarakan fasal lafaz iqamah. Iqamah, ya. Iqamah sebutannya betul ya. Bukan qamat saja. Iqamah. Kalau azan tu azan lah. Tapi kalau qamat itu iqamah sebenarnya. Qamat. Kita mudah kita kata qamat, tapi sebenarnya iqamah. Baik. Jadi lafaz iqamah ini pendapat yang paling benar dan terpilih yang berdasarkan kepada hadis-hadis sahih bahawa iqamah memiliki 11 kalimah. 11 kalimah. Ya, bermula dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. 11 kalimah. Ya. Baik, perlu diketahui bahawa azan dan iqamah adalah sunat menurut mazhab yang benar. Jadi sunatlah. Ya. Jadi baik azan solat Jumaat maupun selainnya. Solat Jumaat tentulah, dan yang lain-lain solat fardu ya, juga disunatkan untuk kita azan. Sebahagian teman rapat kami kata Imam Nawawi mengatakan azan dan iqamah hukumnya fardu
kifayah. Kita dah bincang minggu lepas ya. Sebahagian alim mengatakan azan dan iqamah fardu kifayah pada salat Jumaat, tidak selainnya. Dan apabila kita katakan hukumnya fardu kifayah, maka seandainya penduduk satu wilayah tidak melakukannya, maka mereka harus diperangi kerana meninggalkannya. Jadi bermakna tuntutan itu beratlah, maknanya kesungguhan ataupun tuntutan untuk azan dan juga iqamat itu satu yang sangat dituntut. Apabila kita katakan hukumnya sunat, maka mereka tidaklah diperangi kerana meninggalkannya menurut mazhab yang paling benar dan terpilih. Sebagaimana tidak diperangi kerana meninggalkan solat sunat zuhur. Dan sebahagian sahabat kami mengatakan mereka tetap diperangi kerana azan dan iqamah merupakan syiar yang jelas. Jadi artinya tuntutan untuk azan dan juga tuntutan untuk beriqamah itu satu syiar yang jelas. Sebab itu semua masjid mesti ada menara. Itu syiar. Menara itu satu syiar. Kalau masjid tak ada menara, kuranglah syiarnya. Kerana dulu-dulu azan ini sebelum ada pembesar suara, sebelum ada PA system ni, kena naik atas menara tu untuk azan supaya didengari oleh seluruh penduduk qaryah itu. Bila dengar azan itu menandakan masuknya waktu solat. Jadi sekarang ini tidaklah dituntut lagi panjat naik tangga, naik ke atas menara itu kerana sudah ada pembesar suara. Maka tuntutan untuk duduk ataupun azan di tempat yang tinggi itu tidaklah dituntutkan lagi. Tapi ada juga macam di Turki itu ada mereka naik, disediakan kemudahan itu untuk muazzin ya, bila-bila dia panjat atau naiklah ke atas tempat menara yang disediakan itu untuk dia solat, ada dia azan. Dan saya tengok satu YouTube itu 4 penjuru masjid itu dilaung-laung disahut menyahut azan itu. Wallahu a'lam macam mana kaedah azan itu menunjukkan bahawa azan ini sesuatu yang memeriahkan, bukan kerana untuk meriah tapi kerana dia syiar Islam. Baik itu negara Islam lain bentuknya ataupun kemeriahan masyarakat Islam itu dengan masuknya waktu solat ini dengan azannya itu sangatlah menyentuh hati dan perasaan mereka yang beriman. Kalau dengar azan tak disahut, tak dijawab, apatah lagi tak dihadir ke tempat solat, jadi sesuatu yang kuranglah ya dari segi keimanannya. Dan ataupun meninggalkan sesuatu yang afdal, yang terbaik. Baik. Jadi seterusnya kita sambung, azan disunatkan untuk dibaca secara tartil. Tartil itu warattil Qur'ana tartila. Itu ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bila membaca Quran itu bacalah dengan tartil. Warattil Qur'ana tartila. Maksudnya apa maksud tartil itu? Baca Quran dengan tartil iaitu baca dengan cermat atau baca dengan perlahan. Bukan perlahan maksudnya tidak laju. Baca dengan bertajwid, baca dengan beradab dan sopan dan teratur, sebutannya jelas, dan satu-satu disebut, kan? Lepas tu bila muazzin nak azan dia sebut satu-satu kalimah, kan? Allahu akbar, Allahu akbar, satu-satu. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi azan tu disebut kalimah tu jelas, kemas, dengar kita pun tak gopoh, tak kelang kabut, tak cepat. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan? Jadi dia sebut satu-satu dengan tartil, sehinggalah akhir. Baik. Jadi itu dikatakan sunat dibaca secara tartil dengan suara kuat dan kuat. Kalau orang suara tak kuat, tak boleh azan. Apatah lagi kalau zaman-zaman silam yang tidak ada kemudahan PA
atau speaker ini, mikrofon dan sebagainya, PA system ini, maka lagilah dituntut dia suara yang kuat, nyaring, kan? Kalau suara perlahan tak boleh azan. Sebab tujuan azan apa? Tujuan untuk memanggil orang. Tujuan untuk bagi orang dengar, masyarakat, jamaah, penduduk setempat itu dengar, maka dia kena kuat. Sementara iqamah disunat dibaca secara idraj, iaitu sesuai dengan keperluan sebagaimana diambil dan diakui oleh Az-Zarkashi daripada Al-Iraqi dengan adanya perbuatan 55 ini, iaitu idraj ini, iaitu dibaca cepat. Ya, dibaca cepat kerana ini berbeza dengan azan. Ya. Kerana azan diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak hadir, sehingga lebih sesuai untuk dibaca satu persatu. Sedangkan iqamah diperuntukkan bagi orang yang sudah hadir. Iqamah tu orang dah ada dalam masjid. Jadi tak perlulah nak baca kuat-kuat ataupun seperti mana azan. Dan sehingga lebih cepat, lebih tepat dibaca cepat. Kerana orang dah ready dah sembahyang sunat semua dah duduk, dah berzikir ringkas dan hati tu dah mula khusyuk dah. Sebab tu nak solat ini, khusyuk solat ini bukan dalam solat. Sebelum solat dah khusyuk dah. Itu baru datang khusyuk dalam solat. Sebelum solat, sebelum takbiratul ihram, duduk menanti iqamah, hati kita tu dah bulat dah fokus, dah tumpu, dah beri tumpuan untuk nak solat apa ni? Solat Isyak. Duduk tenang, tunggu iqamah, Bilal. Lepas tu juga nak solat subuh, duduk awal, datang awal, duduk tenang-tenang, nak solat sunat dan sebagainya. Jadi hati tu duduk berzikir, sebut kalimah Allah, atau bertafakur, mengenangkan diri, mengingati diri, apa yang dah dibuat untuk bekalan dan persiapan akan datang. Jadi mungkin mikir hal diri kita, apa yang dah buat, apa amalan-amalan baik yang dah buat. Jadi sebelum azan atau sebelum iqamah, sebelum takbiratul ihram itu, hati tu dah khusyuk dah. Sebab tu sekarang ini dengan kemudahan gadget-gadget ni, Masya Allah ya, ramai orang sebelum solat tu bukannya dia nak bertafakur, nak bertawaduk dan ataupun nak berkhusyuk dah bersiap untuk nak khusyuk, tapi duduk sibuk dengan kemudahan-kemudahan gadget tu. Dia duduk tengok lagi mesej, duduk tengok lagi WhatsApp, duduk tengok lagi Facebook, duduk tengok lagi apa sajalah sosial media, media sosial yang di tangan dia tu, duduk tengok sampailah bila iqamah baru dia tutup. Jadi lepas tu otak dia nak solat nanti, teringatlah apa yang dia baca tadi daripada handset dia tadi. Ya, mesej ke apa ke. Oleh itu, bila masuk dalam masjid itu, kita lupakanlah alat-alat kita tu tadi. Sebab tu dalam khutbah Jumaat selalu khatib sebut janganlah bermain dengan gadget. Dah setiap Jumaat jadi 9 ni lah. Sebab dalam teks khutbah tu ada satu ayat, jangan bermain dengan gadget, nanti kurang pahala solat Jumaat. Kan? Kan? Pergi masjid mana pun. Semua khatib kena baca teks daripada Jabatan Agama. Jadi dalam teks itu mukadimah khutbah tu ada sebut jangan bermain dengan apa-apa gadget. Handphone lah. Takut hilang pahala ataupun kurang pahala dan fadilat. Selain daripada itu bukan kerana takut hilang pahala dan fadilat sembahyang, tetapi adalah untuk kita bersiap sedia untuk khusyuk dalam solat. Jadi 1-2 minit sebelum iqamah itu membuatkan kita bersiap sedia untuk solat. Baik. Jadi oleh itu kita sebut tadi, sedangkan iqamah diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah hadir sehingga lebih tepat dibaca cepat. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
cepat-cepatkan kan. Jadi semua bangun bersiap sedia, betulkan lurus baris. Dan di antara iqamah dengan takbiratul ihram itu tak boleh selang lama. Hanya kecuali imam, sekadar imam nak kata sawu sufufakum fa inna taswiyatis sufuf min iqamatis salah. Sila lurus dan rapatkan saf, kerana lurus dan rapatkan saf itu sebahagian daripada kesempurnaan solat berjamaah, kan? Ataupun sawu sufufakum wa'tadilu. Jadi macam-macam lah, banyak riwayat yang untuk imam menyebut ataupun melafazkan minta jemaah lurus, rapat dan sebagainya. Itu sawu sufufakum. Jadi ini dibolehkan di antara iqamah dengan takbiratul ihram. Jadi tidaklah iqamah dah kita duk sibuk dengan elektrik padam lah ataupun sebagainya. Lepas tu sibuk-sibuk terus nak takbiratul ihram, tidak. Kena iqamah balik semula. Kan? Barulah elok dan sahnya ataupun sempurna iqamah itu dengan nak dirikan salat. Kenapa tujuan iqamah? Nak panggil orang bangun bersiap sedia untuk salat. Tapi kalau iqamah dah lama dah 2-3 minit dah, dan dengan imam pun tak naik lagi ke, ataupun imam batal pula wudu, imam pergi bilik air nak ambil wudu, datang balik semula, jadi lama lah. Terpisah lama di antara iqamah itu dengan takbiratul ihram itu lama. Jadi oleh itu iqamah semula. Dan baik. Kemudian dengan suara yang lebih perlahan daripada azan. Dia perlahan sikit daripada azan. Kalau azan tadi nyaring, kuat. Tapi kalau iqamah ini iaitu sesuai dengan keperluan yang diambil dan diakui oleh Zarkashi daripada Ahli Raqi, dengan adanya perluasan masjid dan ramainya jemaah, maka perlu untuk sedikit lebih dikuatkan namun tetap tidak melebihi suara azan. Ini beza di antara suara azan dengan suara iqamah itu adalah sedikit perbezaan. Kalau azan itu kuat, nyaring dan tartil, tapi kalau iqamah itu taklah sekuat azan, perlahankan sedikit. Tapi kerana masjid ni luas, kalau masjid apa tu dekat Negeri Sembilan ni, yang elok tu, Masjid Seri Senayan. Oh jauh. Imam depan sana, jadi makmum yang belakang, paling belakang ni kalau perlahan-lahan ni Bilal iqamat tak dengar. Kalau tak guna mikrofon lah. Tapi dah guna mikrofon di satu masjid tu dengar kan. Baik. Jadi kerana perluasan masjid kata di sini, maka perlulah kuat sikit kan. Baik. Seterusnya disunatkan muazzin memiliki suara yang bagus, dipercayai dapat memegang amanah, mengerti akan masuknya waktu dan sukarela. Ada juga tu ya. Jadi muazzin ini, Bilal ni, tukang bank ini, dia kena apa? Suara yang bagus. Dan jadi banyakkan orang suara bagus kan. Kalau kita suara bagus, bolehlah penuh syaratlah untuk jadi muazzin. Dan dipercayai. Kenapa perlu dipercayai? Maknanya dia ni orang amanah. Muazzin ini orang yang ada pemegang amanah. Pemegang amanah kenapa? Kerana dia tahu waktu salat. Dia tidak boleh azan sebelum masuk waktu. Itu maksudnya. Ini macam nak bulan puasa tak lama ni. Kalau silap-silap azan tersasul, kita dah buka puasa awal. Kerana akibat Bilal tak amanah. Bilal kena amanah. Jadi terutama nak buka puasa ni. Yang lain-lain tu bolehlah tahan. Tapi kalau dalam bulan Ramadan, Bilal buat tak amanah, payahlah tu. Jadi semua habis orang yang nak iftar kat masjid tu, semua dah buka puasa awal. Pernah berlaku. Kan Entah macam mana Bilal tu awal. Dia azan lebih awal. Maghrib. 2-3 minit. Tengok jam, belum masuk waktu ni dah azan dah. Melainkan kalau kita yang mengetahui, sabarlah dulu, tunggulah. Walaupun dia dah azan, dah sabarlah bagi kita yang nak menjaga waktu. Jaga kesempurnaan puasa kita. Walaupun Bilal dah azan, tapi kita ada jam di tangan, ataupun handset kita pun ada Google tu kan, internet. Kalau 7 berapa minit? 7.27 contoh. Jadi kalau dia azan, dia bang 7.25 dah azan dah. Cepat 2 minit. Itu
batal puasa kita nanti. Penat dah satu hari puasa, 2 minit je. Kan? Sebab itu Bilal ataupun muazzin mesti amanah. Kan dia amanah. Okey. Jadi macam-macam lucu orang buat lawak ni dengan buka puasa awal ni. Itu lawak-lawak tu lawak lah. Tapi benda ibadah ini tak boleh dilawak-lawakkan. Dan perkara nak berlawak ini tak sesuai dengan ibadah. Ya. Baik. Kemudian dipercayai dapat memegang amanah, mengerti akan masuknya waktu. Mengerti akan masuk waktu. Lepas tu kita ada kemudahan macam-macam ni. Kan? Boleh berpandu di situ. Di tangan kita ada handset pun boleh jadi panduan juga. Dengan syarat dengan betul lah. Dengan lokasi, dia baru balik daripada bercuti, cuti dia di tempat lain. Waktunya berbeza 1-2 minit. Dia lupa nak tukar lokasi dekat handset dia. Kan? Rupanya dia di Seremban. Semalam dia berada di Pahang contoh. Pahang lebih lewat ke cepat beberapa minit. Jadi balik ke Seremban, dia tengok lagi rupanya lokasi tak ubah. Jadi kalau dia berpuasa lah, itu hati-hatilah. Dengan internet atau kemudahan ni pun, kalau waktu semayang yang ada dalam internet kita ni, pastikan lokasi yang betul. Kan? Baik. Itu kemudahan ni pun kena pandai juga guna. Seterusnya, mengerti masuk waktu dan sukarela. Sukarela pun ada kat situ. Maknanya tidak ada dipaksa ke, ataupun kerana sesuatu yang lain, bayaran ke, sukarela. Tapi kalau diberi bayaran, ambil lah. Tapi kalau tak bayar pun, dia nak azan juga. Sebab dia amanah. Waktu salat dah masuk. Tak ada orang azan. Sedangkan azan itu syiar. Tak azan itu sunat. Kan? Macam contoh di atas tadi. Yang boleh diperangi kalau satu qaryah itu tak azan. Maksudnya bukan perang betul senjata ni. Tapi tuntut supaya benda itu, perkara ataupun amalan itu jangan ditinggalkan. Baik. Kemudian disunatkan muazzin berdiri tegak. Berdiri, tak boleh duduk. Kecuali uzur lah. Tapi kalau dah uzur, bagilah orang lain. Nak azan kan? Sebab azan tu eloknya berdiri. Ya, berdiri. Disunatkan muazzin duduk. Kalau dia duduk, berdiri. Kalau dia duduk juga, sah lah juga. Sebab disunatnya muazzin berdiri. Kemudian suci badan. Badan kena suci. Ya. Pakaian dan tempat. Di tempat tinggi. Badan kena suci, pakaian kena suci, tempat azan dia pun suci. Di tempat tinggi, itu kata tempat tinggi, dan menghadap kiblat. Tak boleh dia membelakangkan kiblat. Jadi dengan sonsang-sonsang ni, kena hati-hati juga. Kalau ada yang buat amalan sonsang, orang azan menghadap kiblat, dia membelakangkan kiblat. Dia tak sah. Ya, dari segi itu, dia telah melakukan kesilapan lah. Dan perkara yang membuatkan tidak sahnya azan tadi. Tempat tinggi, itu maksudnya tempat tinggi. Bagi ada kemudahan dan zaman-zaman yang ada kemudahan bangunan. Zaman-zaman Nabi dulu, mana sangat nak duduk. Adalah tempat-tempat tinggi, ada bukit ke, banyak pokok kurma ke, atau sebagainya. Jadi di sini cari tempat tinggi. Jika dia mengumandangkan azan dengan berdiri, membelakangkan kiblat, atau duduk, atau berbaring, atau tidak suci, atau junub, maka azannya sah walaupun makruh. Makruh. Tidaklah membatalkan, ya. Makruh saja. Baik. Kemudian, iaitu tidak bertayamum. Contoh, keluar kotoran atau hadas. Sesiapa yang berhadas ketika azan, walaupun berupa junub, maka tetap azannya disempurnakan dan tidak disunat untuk diputus. Jika dia bersuci ketika ambil azan, maka boleh saja, namun lebih baik jika dimulakan dengan bersuci terlebih dahulu. Jadi, kalaupun dia tidak ada wuduk contoh, boleh juga. Cuma makruh. Baik. Kemudian, kemakruhan dalam junub lebih besar daripada hadas. Kemakruhan dalam iqamah lebih besar lagi. Jadi maksudnya, janganlah buat perkara makruh. Kalau boleh, elakkan daripada melakukan perbuatan yang boleh mendatangkan hukum makruh. Jadi kalau boleh suci, sucilah dahulu. Tapi kalau dia buat juga, makruh. Kan? Jadi kemakruhan dalam iqamah lebih besar lagi. Sebab iqamah itu dah nak semayang.
Kalau azan tu sempat dah lagi. Kalau dia tidak ada hadas atau dia berhadas kecil, tak ada wudu, dia azan, sempat lagi dia pergi ambil wudu. Sementara ada iqamah. Tapi kalau ada iqamah, lebih berat lagi makruhnya itu kerana lepas iqamah, kerana imam nak takbiratul ihram ataupun dah nak solat. Kerana di antara iqamah dengan solat itu tak boleh diselangi dengan begitu lama. Jadi itu di segi hukum lah. Azan tidak disyariatkan selain untuk solat 5 waktu. Jadi azan ini dia hanya untuk solat saja. Kalau nak solat jenazah tak ada azan. Ataupun nak solat apa lagi? Khusuf ataupun solat apa tu? Gerhana matahari, gerhana bulan, tak ada azan. Solat raya, Aidilfitri, Aidil Adha, tak ada azan. Tak adalah orang azan ketika nak solat hari raya. Tak dengarlah kita azan, memang tak disunat, tak dituntut. Jadi oleh itu, solat disyariatkan azan ini solat 5 waktu. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. Baik untuk solat pada waktunya atau setelah selesai waktunya untuk orang yang tinggal maupun orang yang sedang musafir lah. Orang musafir, untuk orang yang solat sendirian maupun berjemaah. Jadi disyariatkan azan. Kerana I think jika salah seorang sudah azan maka cukup bagi semua. Kalau di tempat kita nak solat tu dah ada orang azan, tak payahlah yang lain nak azan lagi sekali. Cukup untuk itu. Sebab tu yang katakan untuk orang yang tinggal maupun orang yang sedang bepergian ataupun untuk orang solat sendirian maupun berjemaah. Jadi boleh diazankan. Masa kita PKP hari itu 2019 2020 ya. Masa tu kita tak masjid tutup. Jadi tak dengar azan. Kan macam mana tu? Itu darurat lah. Dan itu Mufti pun menyebut kita kena akur lah kerana penyakit menular. Jadi kita tak dengar azan. Jadi oleh itu, kalau kita berada di tempat-tempat lain, di rumah ataupun sebagainya, untuk kita menunaikan syariat ini, bolehlah azan. Kan? Kerana tak boleh pergi masjid ataupun iqamah nak salat nanti kan. Jika salah seorang sudah azan, cukuplah bagi yang lain-lain juga untuk semua. Apabila mengqada beberapa solat dalam waktu solat satu waktu, qada ya, maka cukup hanya dengan azan sekali di awal dan iqamah di setiap solat. Kalau kita qada, kita kata di sini maka cukup hanya dengan azan sekali. Mengqada beberapa solat dalam satu waktu. Ya. Maka cukup hanya dengan azan sekali di awal dan iqamah di setiap solat. Kita kita iqamah. Di setiap solat tu kena iqamah, di azan satu saja. Jika menjamak di antara dua solat, maka cukup dengan azan sekali di awal dan iqamah untuk setiap solat. Lepas tu kalau kita musafir, kita singgah di RNR, surau RNR, kita nak solat jamak kan. Sebab tu azan boleh sekali, tapi kalau nak iqamah tiap-tiap solat itu Zuhur kita solat, kita iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Selesai solat, bangun semula, iqamah sekali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah ila akhir. Sampai habis. Jadi iqamah itu setiap kali solat nak ada iqamah. Jadi dapatlah kita bezakan solat itu nak panggil ya ataupun untuk umum, untuk umpung. Tapi kalau iqamah itu untuk individual solat itu mesti ada iqamah. Setiap kali nak solat, iqamah. Tak solat, iqamah. Sama ada kita berjamaah ataupun kita seorang diri. Seorang diri pun iqamah juga. Kalau kita nak qada, kita nak jamak solat kita maghrib, isya, zuhur, asar dan sebagainya. Baik. Jadi dengan itu, sedangkan selain solat 5 waktu, tidak dikumandangkan azan sedikit pun dan tidak ada perbezaan pendapat dalam hal ini. Jadi dalam solat yang bukan fardu, tak ada perbezaan pendapat ulama mengatakan boleh, tak perlu, tak boleh solat pun. Ada azan. Saya tengok ada beberapa pendapat.
Walaupun kita ni apa, boleh azan ataupun azan ini hanya untuk solat 5 waktu dan tidak dituntut untuk buat-buat ataupun amalan-amalan lain. Tapi kita pernah dengar kan, apabila orang nak turun haji, nak pergi Mekah, nak menunaikan haji, ada tak pernah dengar orang azan? Ada kan? Adakah itu satu yang dituntut? Ataupun adakah itu betul kita buat? Bila orang nak pergi, nak turun rumah, nak keluar, nak pergi haji, nak bermusafir, kita azan. Kalau ikut pendapat Imam Nawawi ini, tidak dituntut untuk kita azan. Kerana azan itu, tapi selain daripada itu ada juga, bukan kata haram ataupun salah. Boleh juga sebab azan ini, walaupun dia sebut untuk solat 5 waktu, tapi ada masa boleh dituntut azan, iaitu terutama apabila apa? Apabila berlaku musibah, angin kencang atau sebagainya, musibah lah, maka boleh dituntut juga supaya kita azan. Ya? Angin kencang, tiup taufan dan sebagainya, boleh azan. Boleh dibenarkan. Begitu juga kalau kita nak berlawan ataupun nak merawat orang sakit berbentuk makhluk halus, jin, setan ni, pun boleh juga diazankan. Ya, ada amalan itu, dan bagi pengamal-pengamal perubatan Islam, itu satu amalan. Bila masuk rumah pun boleh azan, dituntut juga. Boleh, dibolehkan. Selain daripada solat tadi, ada juga masuk rumah baru, nak azan, boleh. Ataupun penyakit, ada orang tu masuk makhluk halus, buat semua dah, ikhtiar semua dah, baca itu, baca ini, taklud, masih ada lagi dalam badan dia. Ujung sekali, di antara kombinasi yang dibolehkan ialah azan. Azan di telinga dia, tiup kat telinga dia. Bila azan, tengok perbezaan, rupanya ada perbezaan. Dia respon. Ini pengalaman kita lah. Pengalaman kita apabila bertemu dengan orang-orang sakit macam ni, kalau kita azan, memang ada kesan. Paling kurang dia respon. Dia rasa panas. Dia kata panas, jangan azan. Ataupun sebagainya. Ataupun lepas kita azan, kita berunding dengan dia. Tanya dia daripada mana, dia akan cakap. Ataupun tanya dia Islam ke tak Islam, dia akan bagi tahu. Apa nama dia? Dia akan sebut nama dia yang pelik-pelik lah. Nama dia yang tak Islam tu. Pasal saya tengok satu TikTok ke apa ke, tak tahu benar atau tidak, sebenarnya macam benar. Rakaman tu dibuat benar. Dia satu perempuan lah, satu anak gadis perempuan, dia masuk dalam badan itu jin. Kan? Kemudian dia bercakap, suara dia bukan suara perempuan tu, suara lelaki. Budak badan dia perempuan, suara lelaki. Sahlah yang bercakap tu bukan budak tu. Budak tu hanya dia sarung saja ataupun sarang bagi jin ni duduk dalam badan dia. Perempuan terbaring. Nama apa? Dia sebut nama dia. Agama apa? Agama Hindu kata dia. Budak perempuan pakai tudung. Bila kita tanya ada agama apa, dia kata agama Hindu. Munasabah ke? Tak munasabah, tu menunjukkan dia dah respon. Habis, kita bagi tahu, kata kamu duduk dalam badan budak Islam. Kamu nak Islam tak? Kalau dia dah panas, kita dah bagi bertubi-tubi, kita punya rawatan tadi, dia panas, akhirnya dia kata, nak masuk Islam. Okey, ucap 2 kalimah syahadah. Dalam badan budak perempuan tu, dia mengucap, ikut kita, asyhadu. Dia bukan Melayu, bukan Islam. Jadi gagaplah, asyhadu alla ilaha illallah. Sampai habis. Jadi dengan itu, akhirnya selesai dia 2 kalimah syahadah, sahlah dia Islam. Lepas tu, runding dia. Oleh, kalau gitu, keluarlah. Silalah keluar. Dan cabut semua penyakit yang ada dalam badan. Kamu bawa penyakit dalam badan budak ni kan? Ya, dia cakap ya. Okey, cabut keluar semua. Dia tarik paha daripada lutut sampai ke kaki. Dia nak cabut. Dia kata tak boleh, banyak penyakit ni kata dia. Masa dia kata tak boleh nak cabut tu, kita tolong dia. Kita bacalah apa yang betul. Inna fatahna
laka fathan mubina. Dicabut. Habis. Bila dia habis cabut tu, budak tu tadi terbaring, lemah, letih. Masa tu bau badan dia betul. Itu kisahnya. Perkara amalan-amalan ini, masuk azan ini, maknanya dia memberi kesan, utama dalam bentuk rawatan. Tapi yang kita cakap ini, segi solat, itulah 5 waktu solat. Baik, kita sambung sikit lagi. Apa itu tadi? Sedangkan selain solat 5 waktu, tidak dikumandangkan azan sedikit pun dan tidak ada perbezaan pendapat dalam hal ini. Maksud tidak. Kemudian dalam solat sunat berjamaah, disunatkan untuk mengucapkan as-salatu jami'ah. Ya. Seperti solat hari raya, as-salatu jami'ah, Bilal akan sebut yang itu. Solat kusuf, solat gerhana, solat istisqa, solat minta hujan dan sebagainya. Ada perbezaan pendapat dalam azan untuk solat sunat tentu seperti solat tarawih dan solat jenazah. Apa yang benar adalah bahawa solat tarawih menggunakan azan tapi tidak untuk solat jenazah. Jadi tak lama lagi nak tarawih ni, kita boleh azan untuk solat, dikatakan sini boleh untuk di azan, tapi tidak pada solat jenazah. Baik, kemudian iqamah tidak sah kecuali setelah masuk waktu solat dan hendak mengerjakan solat. Iqamah, dia nak solat baru iqamah. Kalau belum nak solat lagi, jangan iqamah dulu. Tunggu siap semua, imam dah siap, baru kita iqamah. Azan tidak sah dilakukan kecuali setelah masuk waktu solat, kecuali subuh. Dalam konteks ini, subuh, kalau kita pergi Makkah, awal pagi, pukul berapa ya, sebelum masuk waktu subuh dah dengar azan. Nanti masuk waktu subuh, sekali lagi azan. Tapi berbeza, kedua-dua azan ni berbeza. Azan yang umum sebelum masuk waktu, dia tidak ada sebut apa. As-salatu khairun minan naum. Itu tak ada. Itu dia hanya sekadar nak alert, nak kejutkan orang supaya bangun bersiap sedia untuk solat. Tapi bila masuk waktu, ada as-salatu khairun minan naum. Itu masuk waktu dah. Itu dia beza dah. Baik. Kemudian, kerana saat itu boleh azan sebelum masuk waktu solat. Ada perbezaan pendapat pada waktu dibenarkan azan untuk solat subuh. Yang terkuat adalah dibenarkan setelah tengah malam. Selepas tengah malam, boleh. Tapi tempat kita tak amal lah. Tapi kalau di Mekah tu tak apalah. Kan? Semua orang Islam, semua orang memang niat atau setting atau mindset dia nak solat, banyak solat. Jadi azan macam mana pun memang dia telinga dia sedia mendengar. Tapi kalau tempat kita macam ni, campuran berbagai kaum, jadi dan jabatan agama ada keluar berkeliling, tidak boleh azan ataupun speaker keluar sampai daripada masjid, hanya dalam masjid sahaja, dan macam-macam peraturan yang dah dikeluarkan demi menjaga keharmonian. Jadi itu je lah. Jadi ala kulli hal sebenarnya boleh macam subuh, tengah malam, sampai separuh malam tu boleh subuh. Tapi setengah-setengah tempat yang majoriti Islam, dia boleh ya buat. Tapi kalau campur-campur payah. Kita jaga keharmonian masalahnya. Baik, pendapat yang menyatakan di seluruh waktu malam, pendapat ini lemahlah. Tidak, pendapat yang mengatakan setelah 2/3 malam, paling benar adalah pendapat pertama tadi. Jadi boleh subuh itu azan pertama dan masuk waktu sekali lagi azan. Dan wanita bisexual boleh iqamah namun tidak boleh azan. Kerana kedua-duanya dilarang untuk menguatkan suara. Jadi azan ni kerana kuat suara. Tapi orang perempuan ataupun muslimah ataupun kaum wanita tak dibenarkan kerana dia suaranya itu aurat. Jadi kalau pendapat mengatakan namun tidak boleh azan kerana keduanya dilarang untuk menguatkan suara. Tapi wanita boleh iqamah. Boleh iqamah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah sikit sebanyak maklumat dan pengetahuan untuk kita jadikan amalan kita dan mengambil tahu akan apa-apa yang berlaku dalam masyarakat kita, khususnya yang berkaitan dengan syiar Islam. Syiar Islam. Ini kita kena jaga. Jadi itulah, saya ada baca satu mesej baru ni. Ini maaf cakaplah, bukan soal politik ya, tapi di antara dua negara. Satu negara itu melarang amalan Islam totally. Kalau nak beramal Islam, pergi negara yang ada Islam. Tapi di negara dia tak boleh amalkan Islam. Jadi ini
Wallahu a'lam lah. Ini antara bangsa punya apa hubungan. Tapi kalau kaum dia beragama yang tak Islam, duduk dalam negara Islam macam kita ni, aman, damai. Bahkan lebih pula, ya. Tempat-tempat ibadah dia itu melebihi dia bilangan orangnya. Bandingkan masjid, dia lebih banyak tempat ibadah dia. Dan tempat sembahan-sembahan dia itu lebih banyak. Jadi ini semua sensitif lah. Jadi kita tak boleh lah nak sentuh sangat perkara ini. Tapi apa daya kan, kita sentuhlah negara kita yang agama persekutuannya Islam ini, kita rasa sensitif jugalah. Dan tapi ala kulihal, sampai kita nak beramal, amalan kita macam azan ni tadi pun tak boleh nak apa, nak berluas gitu, pasal kena sekat, kena kawal. Tapi kaum ataupun agama, sesuatu agama itu di negara dia itu sampai tak boleh langsung. Jadi saya tengok yang di Persatuan Dunia Muhammadiyah, yang di Persatuan Agong dalam pembukaan sidang baru ni, dia kata agama Islam adalah agama persekutuan, tetapi agama lain dibenarkan untuk beramal dengan aman, tetapi tidak dibenarkan menyebarkan kepada orang Islam. Jadi peraturan-peraturan kita pun ada untuk agama kita, untuk menjaga keharmonian dan juga menyatakan agama kita, agama persekutuan kita itulah dia. Jadi kita membenarkan pula ada peruntukan. Tapi memang dalam Islam pun tidak menyalah atau tidak melarang. Inna la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Jadi Islam itu lebih harmoni, Islam lebih aman, Islam lebih selamat kepada semua kaum. Kalau dia tak Islam pun dia selamat. Apatah lagi kalau dia Islam, tentulah selamat. Jadi dunia lah, dia tak Islam, dia selamat di dunia lah. Maknanya dia boleh beramal dengan agama dia tanpa dipaksa, tanpa dihukum, tanpa dilarang. Tapi di dunia dia aman-aman, tak apa. Tapi bagi orang Islam, dunia dan akhirat dia aman, insya-Allah. Baiklah, jadi cukup setakat tu untuk kita pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Tak jumpa lah dah. Ni nak jumpa apa? Ramadan. Lepas itu, lepas Syawal nanti. Baru kita jumpa balik insyaAllah. Biiznillah. Ya. Hari ini puasa bulan 28. Baik. Jadi kita tangguh situ insyaAllah. Kita jumpa lagi. Moga-moga diberkati Allah SWT dalam majlis kita pada malam ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awwala wa akhira wa zahira wa batina wa qawla wa fi'la wa ibadata wa amala salihah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin.